dalam hati, dia bukan pada lidah. Kadang-kadang sebut orang teman ikhlas katanya, tapi sebenarnya hatinya tak ikhlas. Jadi yang tahu ikhlas tu diri dia sendiri dan Allah Ta'ala, itu dia yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Malaikat tulis dia asal baik, tulis baik, tulis baik. Tapi ikhlas tak ikhlas tu dia sendiri tahu, Allah pun tahu juga. Kita boleh khabar teman ngajar ni ikhlas, tapi betul-betul ke ikhlas, yang tahu saya tahu, Allah pun tahu. Mungkin ada terselit hatinya tu, ada tujuan lain daripada kerana Allah. Maka itu bukan ikhlas namanya, itu dah bercampur baur. Baik, kita bacalah. Ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala atau mengesakan Allah Ta'ala. Buat semata-mata kerana Allah. Apa saja kita lakukan, kita berjuang di jalan Allah kerana Allah. Kita menderma di jalan Allah kerana Allah. Kita sembahyang kerana Allah. Kita naik haji kerana Allah. Kita bersedekah kerana Allah. Apa saja kita buat semua kerana Allah. Mengesakan Allah atau menunggalkan Allah. Pada segala taat dengan qasad, dan iaitu bahawa menghendaki ia dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Itu dia ikhlas namanya. Dia menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, kata Allah. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan cara mukhlisin, dengan ikhlas dan juga kerana agamanya. Dia menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Tiada akan sesuatu yang lain daripadanya. Seperti puji, nakkan pujian manusia. Lepas itu orang bertanya, macam teman ngajar tadi, sedap tak? Oh, sedap Ustaz, dekat kembang hidung sampai ke kampung. Sakit hidung aja. Berhenti kalau muji, buat sakit hidung aja. Tapi kalau kata entahlah Ustaz, ngantuk ke mana dengarnya, macam monyok aja cakap pun tidak. Itu bukan semata-mata kerana Allah. Dia nak semata-mata kerana Allah, tidak ada yang lain. Seperti puji manusia dan harta benda, dan dimuliakan, nak dimuliakan orang, dia datang sambut, sambut, nak bukakan pintu mentokar, tu salam pula tu, cium tangan pula tu, peluk pula tu. Oh, itu seronok penuh kalau orang nyambut begitu. Itu bukanlah kerana Allah namanya. Tapi kalau orang nak buat, tak boleh kita larang pula. Tapi bukan kerana itu. Dan lain daripada segala tujuan dunia. Nakkan tujuan dunia ni macam-macam kan. Nak pujian, nak pangkat, nak pengaruh, nak apa saja lagi. Selain daripada keredaan Allah Ta'ala. Dan bahawasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Artinya sifat mahmudah, sifat yang dipuji, yang wajib kita miliki bersama. Itu sebab setiap kita niat tu mesti dengan ikhlas. Kalau kita baca hadis, biasanya pelajaran yang pertama tu bab ikhlas tu. Mana-mana buku ataupun kitab-kitab hadis, pelajaran yang pertama biasanya innamal a'malu binniyat. Tiap amal itu adalah dengan niat. Kalau ikhlas mata-mata kerana Allah. Itu yang dia nak, jangan kerana lain daripada Allah. Seperti tujuan dunia. Dunia ni apa sajalah yang tak ada faedah untuk akhirat, itu namanya dunia. Apa saja yang kita buat yang tidak ada faedah untuk akhirat, itu namanya dunia. Dan bahawasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji, dan tiada diterima amal ibadah melainkan dengan dia. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Artinya tiada disuruh akan mereka itu melainkan dengan menyembah mereka itu, bukan menambah tu, menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala pada ketika membersihkan mereka itu baginya, baginya akan agama daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Itu bukan syurga dia,
Tulisnya macam syurga. Shin, ra, ga. Ga tu tak ada titik tu. Syirik. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik ni ada 3 jenis syirik, tuan-tuan. Pertama, syirik yang besar. Dipanggil syirik jali. Syirik yang nyata. Syirik yang terang-terang. Macam orang Hindu nyembah patung. Itu syirik jali. Macam orang asli nyembah pokok besar tu. Syirik jali tu. Syirik yang terang-terang. Yang kedua namanya syirik khafi. Besar juga tapi tersembunyi. Syirik tu syirik besar tapi tersembunyi. Seperti apa? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu syirik khafi namanya. Syirik yang tersembunyi. Macam mana sembunyinya? Seperti bulu yang hitam pada kaki yang hitam, pada badan semut yang hitam, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Nampak ke tak? Bulu tu nampak ke tak? Tak nampak ya. Bulu tu hitam, pada kaki yang hitam, di badan semut yang hitam, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Tosakan bulunya, tunggul pun tak nampak. Begitulah tersembunyinya syirik khafi ni. Kecuali mereka-mereka yang ada ilmu. Yang ada ilmu tak ada lah tersembunyi ya. Sebab itu tuan-tuan kita kena faham mana dia perkara-perkara yang boleh menguatkan imannya dan mana-mana perkara yang boleh membatalkan imannya. Takut dia tak sedar dia melakukan perkara yang syirik itu. Takut tak sedar. Bila tak sedar, tak dapat dia nak taubat. Dia tak ada sedar, dia rasa dia tak ada berdosa. Tak ada dia nak taubat. Itu syirik khafi. Takut tak sedar. Seperti menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Serupa aja katanya. Orang mencuri potong tangan dengan orang mencuri masuk jail 6 bulan tu sama aja katanya. Padahal yang satu tu hukum Allah, yang lagi satu tu hukum manusia. Yang satu tu ada dalam Quran, yang satu tu tak ada di mana-mana pun. Cuma ada dalam akta dunia sahaja. Mana boleh sama? Tak sama hukum Allah dengan hukum manusia. Tapi mereka menyamakan itu namanya syirik. Syirik ni tuan-tuan dan perempuan, bukannya dia menafikan sifat Allah, tak. Dia yakin Allah itu berkuasa. Dia yakin Allah itu sempurna. Dia yakin Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Yakin tu. Di samping itu, dia percaya ada lain daripada makhluk Allah. Ada lain daripada yang baru, yang sama sifatnya seperti sifat Allah. Itu namanya syirik, menyengutukan Allah. Dia bukan menafikan kesempurnaan Allah dah, tapi dia menyengutukan. Bukan tak ya Allah tu menyembuh penyakit, tapi tok bawang berain tu andai juga menyembuh penyakit, dah syirik. Kenal tok bawang berain? Jawabnya berjala-jala, tak kenal? Dia pun andai juga menyembuhkan penyakit, kena sudah syirik. Nyamakan Allah dengan manusia. Doktor yang tu pun handai juga, tok bawang anu tu pun handai juga. Itu syirik lah nama tu. Yang dia tak sedar. Itu syirik khafi. Yang ketiga syirik kecil namanya. Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kata Nabi, aku lebih takut untuk kamu. Aku takutkan komen ni, kata Nabi. Lebih daripada aku takutkan Dajjal. Iaitu syirik yang kecil, katanya. Ditanya sahabat, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dikatakan syirik kecil itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi, ar-riya'u. Riya'. Riya' itu syirik, tapi syirik kecil. Dia tidak menjadi kafir, tapi berdosa besar. Orang yang syirik, orang yang riya' ni dia bukan kafir dah, tapi dia berdosa besar. Yang dua syirik ni tadi, syirik jali dengan syirik khafi ni, kedua-duanya tu boleh menjadikan orang itu jadi kafir, jadi kafir. Syirik jali pun kafir, syirik khafi pun kafir. Sebab itu kita kena berpada-pada ataupun berwaspada apa saja yang kita perkatakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga hukum hakam Allah. Macam ada seorang profesor tadi. Bukan tadi, beberapa hari yang sudah. Apakah syirik? Apakah kafir kita mempertikaikan hukum hudud? Katanya. Tahu ke siapa orangnya? Ya Allah, dia tak ada internet ke rumah. Tahu ke tak? Tahu, profesor tu
kerana anaknya menghina hudud dalam video. Dia menghina hudud, dia nak mempertahankan anaknya tu. Maka dia tak sedar yang itu boleh merosakkan akidah. Kerana apa? Dia mempertahankan, mempertikaikan hudud, mempertikaikan hukum Allah Ta'ala. Makanya itu dia tak sedar. Ada lagi satu syirik yang nombor 4, yang ini diapakan oleh ulama, yang banyak dipertikaikan oleh ulama, iaitu syirik harus. Syirik yang harus. Syirik yang harus tu artinya syirik tu tidak berdosa, tidak jadi kafir, tapi harus saja, nilainya rendah, iaitu dia beribadat kerana hendak akan syurga. Dia beribadat kerana takut ke neraka. Jadi ada yang mengatakan ini syirik juga, tapi syirik ini harus. Tapi yang ini dipertikaikan oleh setengah ulama. Jadi terpulang kepada tuan-tuan nak terima kaedah ini sebagai syirik. Kita buat kerana hendak akan syurga, kerana takutkan neraka. Itu juga adalah syirik, tapi nilainya rendah. Standard ibadah kita tu standard tadika je. Dapat ini dia bagi dijanjikan begini-begini, baru dia nak buat beribadat kepada Allah. Kalau tak ada ini, dia tak nak beribadat kepada Allah. Itu nilainya rendah benar. Standardnya standard tadika semata-mata. Jadi yang ada ulama-ulama yang mempertikaikannya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ada syirik nombor 4 yang ini, syirik yang harus namanya. Jadi keempat-empat ini patutnya tak adil belaka. Hendak akan selamat, jangan ada keempat-empat bentuk syirik ini. Yang harus pun tak usah, kerana yang harus pun nilainya rendah saja. Ada ceklat baru nak buat projek, tak ada ceklat tak boleh buat projek, tak nak buat projek. Itu yang dia nombor 4. Tak payah jangan ada yang itu. Baik. Dari syirik yang besar dan syirik yang kecil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini dalam kitab hadis 40 ada, dalam mustikah hadis ada, dalam macam semua kita hadis ada ni ya. Dalam Riyadhus Shalihin ada hadis ni ya, masyhur benar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya hanya sah segala amal ibadah itu dengan sebab segala niat. Niat itu mengesahkan ibadah kita tu. Dan niat jugalah yang membezakan antara ibadah dengan adat. Macam tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam masjid ni, kalau ada niat iktikaf, dia jadi apa? Dia jadi ibadah. Sebab itu siapa belum niat iktikaf, niat sekarang ni. Jadi ibadah, dapat pahala. Duduk berapa jam dalam masjid ni, selama itulah dapat pahala ni. Tapi kalau dia duduk saja nak rehat-rehat, dapat rehat aja lah, tak ada niat. Sebab itu dalam ibadah dalam Islam ni, ibadahnya semua itu dengan niat. Puasa nak niat, semayang nak niat, haji nak niat, umrah nak niat, mengaji nak niat, ngajar nak niat. Cuma niatnya tak adalah syarat muqaranah macam semayang, macam niat semayang ya. Tapi nak ada niat. Apa saja yang kita buat mesti dengan niat. Baru jadi ibadah Apa saja nakkan jadi ibadah ada 5 syarat tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, niatnya mesti betul. Dia jadi ibadah tu apa sajalah, berikan jadi ibadah, bertani jadi ibadah, berniaga jadi ibadah, mengajar jadi ibadah, belajar jadi ibadah. 5 syarat. Yang pertama, niatnya mesti betul. Ngapa ni ngaji? Kerana nak mencari keredaan Allah. Ngapa ngaji? Kerana nak mencari ilmu. Betul lah belakang niat dia. Ngapa mengaji? Kerana nak menyambung, nak menguatkan silaturahim. Ngapa mengaji? Supaya kita faham Islam. Itu semua betul-betul belakang niat dia. Yang kedua, benda yang kita buat tu sah di sisi syarak. Itu syarat yang kedua. Yang kita buat tu, dia mengaji apa? Hadis. Betul tu. Ngaji apa lagi? Quran. Betul tu. Mengaji tajwid. Betul tu. Mengaji tafsir. Betul tu. Yang tak betul apa? Ngaji nari. Mengaji joget.
nak berjoget, step joget macam mana? Ya. Ni step karaoke macam mana? That's the way I like it. Aha, kena ngaji ya. Itu tak betul. Tak sah di sisi syarak. Gitu juga menyaga. Apa dia menyagakannya? Menyaga beras, betul lah tu. Menyaga tepung, betul lah tu. Menyaga gula, betul lah tu. Menjaga kebiri, betul lah tu. Yang tak betul jaga apa? Jaga dada. Tak betul tu. Lagi? Jaga apa? Jaga apa? Jaga dalam ketum. Ada. Ya. Lagi jaga apa? Jaga rokok. Ada. One more time. Udah dia menyolang mati tengok saya nampak. Jaga rokok. Betul ke tak betul tu? Betul ke tak betul? Udah tak ada jawab dah. Betul ke tak betul? Was. Apa hukum rokok? Lantaklah. Udah terlajak mana buat dah tersebut. Rokok apa hukumnya? Udah. Rokok apa hukumnya? Udah 3 kali nyanyi dah. Haram, teruk benar nak nyebut haram tu. Rokok tu hukumnya haram. Ya. Berdasarkan beberapa nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Rokok tu berbahaya ke tak? One more time. Rokok tu berbahaya ke tak? Berbahaya. Mana tahu? Ada tak tulis di belakang kotak rokok tu? Amaran kerajaan Malaysia, rokok adalah membahayakan kesihatan kamu, ya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, apa kata Nabi? Tiap-tiap yang memabukkan adalah arak, tiap-tiap arak adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, gitu ya. Tiap-tiap yang memabukkan adalah arak, dan tiap-tiap arak adalah haram. Ya. Itu dua dalil lah tu. Yang ketiga dalilnya, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu kawannya siapa? Syaitan. Ya. Tak boleh dinafikan rokok itu satu perbuatan yang mubazir. Kawannya syaitan. Siapa hendak kawan syaitan angkat tangan? Ya, lebih-lebih lagi dia berjuang Islam, ya Allah. Ya. Rokok le buruk no rupanya, pakai sorban, pakai jubah, pui, ya Allah. Ya. Sikit kan, minta maaf lah, mana buat dah terlanjur. Dah terlanjur. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tiap-tiap tembakau yang nak dibuat rokok tu, sebelum dia dijadikan rokok, dia disembur dulu dengan alkohol. Supaya dia mengeluarkan bau yang wangi. Dia ada aroma. Tahu aroma? Aroma tu bau yang wangi. Bila bau yang wangi tu, baulah tak ada busuk kiri kanan. Itu. Jadi arak tu apa hukumnya? Alkohol tu apa hukumnya? Najis. Baru dijemur, dah ada alkohol tu baru dijemur. Lepas tu baru dijadikannya tembakau. Lepas tu dia dibalutnya jadikannya rokok. Ya, jadi maknanya dia misap tu najis saja. Bercampur dengan liur-liurnya macam. Najis lah mulutnya tu. Lepas tu semayang, buat semayang pula, Allahu Akbar. Dia tak ada kumur, tak ada apa, terus buat semayang macam. Jadi dia membawa najis dalam semayang. Itu dalil yang keempat. Apa dia? Ada orang pedih. Mana buatnya dah terlajar. Pedih-pedih lah. Yang kelima, ini jaga dengar baik-baik. Setiap kilang rokok adalah kepunyaan Yahudi dan Nasrani. Semuanya. Gudang garam tu pun Yahudi punya, Nasrani punya. Ya. Dan mereka memang sudah ada perjanjian dengan negara Israel. Ya, untuk mengambil sebahagian dari keuntungan kilang rokok tu. Berapa peratus saya tak tahulah, tapi ada keuntungan tu disalurkan kepada negara Israel. Ya tuan-tuan. Jadi
orang Israel tu dapat duit apa rupanya? Apa digunakannya duit tu? Beli peluru, beli senapang, beli senjata. Nembak siapa? Nembak orang Yahudi. Nembak siapa? Nembak orang Islam. Menembak orang Palestin. Jadi ingat, setiap orang Palestin yang ditembak oleh orang Israel tu, orang Morocco ada share situ. Ingat ya? Tank. Ya, dia pui dia. Pui tu tank satu. Pui apa? Tank. Okey? Pui apa? Tank. Kalau pui. Apa dia? Tank. Siapa hendak angkat tangan? Ada share tau dalam pembunuhan orang Islam. Siapa kata tak boleh berhenti? Siapa kata merokok tak boleh berhenti? Once upon a time I was an avid smoker, you know. Boleh berhenti tak? Boleh. Sampai sekarang ni dah berapa puluh tahun dah saya berhenti dari merokok. Dulu kalau ada 2 batang, 3 batang rokok di rumah tu, bila keluar tinggal dalam rumah. Beli baru, pack baru. Pasal apa? Jangan putih. Asal ada je dalam rumah tu. Tapi sekarang ni tak ada rasa. Mula-mula tu iyalah ada. Bila tengok orang rokok tu, kering benar tu. Kalau tak ada hisap pun seorang-orang yang ambil rokok tu cium. Letak balik. Kerana ketagih benar masa tu. Tapi boleh berhenti. If I can stop, why can't you? One more time. If I can stop smoking, why can't you? It all depends on here. Minta maaf lah ya. Mana buatnya? Pedih kata tadi. Mana buat? Udah terang. Ini cerita benda yang dilakukannya itu tidak melanggar syariat Allah Ta'ala. Jadi ingat tuan-tuan. Amat dah buruk benar rupanya. Bila dia pakai sorban, pakai jobak. Lepas tu berjalan. Lepas tu pui. Ya Allah buruknya rupa. Kemudian takbir betul. Takbir. Allahu Akbar. Pui. Ya Allah. Punyalah buruk. Minta maaf lah. Mana nak buatnya dah terlajar. Jadi yang kita buat tu sah di sisi syariat. Sebab apa namanya, syarat yang ketiga, dia mesti pelaksanaannya mesti betul. Pelaksanaannya mesti betul. Kalau dia berniaga, jual belinya ada akad jual dan beli. Kalau dia berniaga, modal itu bukan daripada riba. Kalau dia berniaga, modal itu bukan daripada duit curi. Bukan daripada duit menang judi dan sebagainya. Modal itu duit yang sah di sisi Allah Ta'ala. Jadi ibadah. Yang keempat, keuntungannya disalurkan ke tempat-tempat yang sah di sisi Allah. Disalurkan kepada untuk menyara anak isterinya. Betul tu? Untuk menyara ada lebih lagi untuk sumbangan kepada pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan Islam. Macam tadi ada tabung situ OKZ untuk orang yang kena zalim. Isi tabung tu. Kalau ada keuntungan lebih, isi. Begitulah seterusnya, disalurkan ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, jangan meninggalkan ibadah asas. Jangan kerana berniaga langsung tak sembahyang 5 waktu. Jangan kerana mengerjakan sesuatu pekerjaan langsung meninggalkan sembahyang 5 waktu. Jangan sampai meninggalkan puasa Ramadan. Jangan sampai meninggalkan zakat. Dah cukup hal dan nisab, keluarkan zakat. Kalau ada 5 syarat ni, buat apa pun dia jadi ibadah. Ini nak katakan niat tu, innamal a'malu binniyat. Buat apa-apa pun dia jadi ibadah. Berniaga jadi ibadah, belajar jadi ibadah, makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, kenuri kenara jadi ibadah. Lagi apa? Pendidikan jadi ibadah. Apa saja dia boleh jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Daun ketum. Ayo ketum. Mabuk ke dah? Mabuk ke dah? Saya tak pernah minum, tak tahu. Kalau pening, tak boleh tu. Kalau mabuk tak boleh. Kalau tak mabuk, tak apa. Tengoklah. Siapa yang punya ada pengalaman minum air ketum? Saya tak pernah, tak tahu saya, tak tahu.
Jadi ubat minum 2 sudu. Tidak, bukan dua sudu. Soalnya bila kita minum mabuk ke tidak. Kalau mabuk walaupun sesudu haram hukumnya. Kalau minum benda itu mabuk walaupun dia minum tak mabuk, kalau dah biasa-biasa mana mau mabuk kan. Yang itu pun haram juga kalau dia minum mabuk. Kalau tidak. Dia itu termasuk dalam golongan yang memabukkan atau tidak? Okey. Atau tak ada lain ubat, itu je dalam dunia ni ubatnya, itu tak apa lah. Tapi bukan bertukar hukum. Ya, kalau dia haram tetap haram. Kalau dia itu saja ubat dikira darurah. Dia bukan tukar hukum dah. Yang haram tetap haram tapi dimaafkan. Dimaafkan. Hukumnya tetap haram tapi dimaafkan. Dia tu tak mampu tapi mengakibatkan darah dia boleh mati darah kita. Macam mana? Boleh apa? Dia boleh mengeringkan darah. Boleh mengeringkan darah. Ya kan. Ada ke doktor tu ni? Nah, kita minta pendapat pakarnya. Kalau ada doktor mengesahkan dia habis tu, bolehlah kita terima. Kalau tidak, tak boleh terima lagi. Sehingga terbukti kebenaran habis tu. Baik, udahlah, tinggalkan ketum tu dah. Panjang-panjang cerita ni. Baik, artinya hanya sebenarnya sah segala amal ibadah itu dengan sebab segala niat. Dan hanya sebenarnya bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat akan dia. Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia. Seperti kalau puasa tak berniat, sah ke tak sah? Tak sah. Puasa pun nak niat, zakat pun nak niat, haji pun nak niat, umrah pun nak niat. Apa saja kita buat, sembahyang nak ada niat. Segala-galanya nak ada niat. Kalau tidak tak sah, tak jadi ibadah pun. Makan niat. Makan niat dah. Tak ada niat makan, saja mama macam gitu je. Niatlah, ngapa nak makan? Saya nak jawab soalan ni. Ngapa nak makan? Supaya dapat tenaga. Bila dapat tenaga, saya nak gunakan tenaga itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau lenyok je macam mana nak beribadah kepada Allah? Kita makan dengan mendapatkan tenaga. Dengan adanya tenaga boleh kita beribadah kepada Allah. Boleh kita berjuang di jalan Allah. Boleh kita semayang. Boleh kita bangun tengah-tengah malam. Boleh kita pergi usrah. Boleh pergi mesyuarat dan sebagainya. Dengan ada tenaga. Kalau lenyok je macam mana? Jadi itu makan tu niat untuk menguatkan badan dan supaya boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat Dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang lain. Orang lain tak ada meniatkan dia, kecuali orang tu dia tak boleh. Macam dia pergi ke Mekah, otaknya tak berapa baik umpamanya. Jadi boleh walinya meniatkan untuk dia. Lain tu tak boleh. Dia diri dia lah ya. Maka barang siapa ada berpindah, siapa berhijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kerana Allah Ta'ala dan kerana Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Artinya barang siapa berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Macam sahabat-sahabat dulu yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dulu, semuanya adalah dijamin masuk ke dalam syurga yang berhijrah seperti para sahabat dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berhijrah semata-mata kerana menjunjung perintah Allah dan menjunjung perintah Rasul. Hijrah itu dikira hijrah kepada Allah dan Rasul, diberi pahala. Dan barang siapa berpindahnya kerana dunia yang mendapat akan dia, atau kerana perempuan yang tak berkahwin ia akan dia, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Maka perpindahan itu sangat keji, kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya, dan menyembunyikan ia akan yang menyalahinya. Sekalipun mencari harta, cari harta dunia, dan perempuan itu harus pada syarat. Siapa berpindah kerana hendakkan dunia, maka dia berpindah kerana dunia lah. Jadi perpindahan itu dikira keji, dikira jahat, dikira tidak baik lah ya. Begitu juga kalau orang siapa berpindah kerana hendakkan perempuan yang dikahwininya. Zaman Rasulullah itu ada satu orang,
Ya, dia nak minang seorang perempuan namanya Ummu Qais, nama perempuan tu. Ummu Qais ni. Ya. Kata Ummu Qais, ayah nak berpindah ke Madinah katanya. Kalau Yub ndakkan ayah, kena Yub pindah ke Madinah bersama-sama saya katanya. Kalau tidak, saya tak terojek, tak ada saya siwa ke Yub katanya. Dia bukan Yub nama orang ni, Yub ni gelaran dia. Bukan nama Yub ni ya. Kalau tidak, tak ada saya siwa kahwin dengan Yub katanya. Tak apalah katanya. Ummu Qais punya pasal, saya pindah kerana Ummu Qais katanya. Jadi dipanggil dia ni, digelarkan dia dengan apa? Muhajir Ummu Qais. Kerana dia pindah tu bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, tapi kerana Ummu Qais. Dapat dia kahwin dengan Ummu Qais tu. Tapi di sisi Allah tak ada nilai ni. Tak ada pahala hijrah, tak ada. Kerana dia tujuannya bukan kerana nak mencari kerajaan Allah dan Rasul, tapi dia mencari apa? Perempuan yang nak dinikahinya. Dipanggil Ummu Qais. Sebab dipanggil Muhajir Ummu Qais. Ya. Berdosa ke tak? Entahlah, berdosa ke tak? Kerana apa? Kerana nak menikahi, tak ada salah, tapi nilai hijrahnya tu tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai hijrahnya tu. Bukan kerana Allah ya. Jadi sebab itu kita buat apa-apa biar niat betul-betul kerana Allah, dari rumah lagi. Kalau dari kerana Allah, dari rumah lagi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di dalam jalan Allah, sentiasa fi sabilillah. Sentiasa macam berjuang di jalan Allah hinggalah dia kembali ke rumahnya. Ya, kejap ni tuan-tuan ni. Kalau niat betul-betul tadi semata-mata nak mencari ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah sampai dia balik. Duduk sini jalan Allah. Mana tahu kentang runtuh katak ni mati masa kan? Syahid itu. Ya. Siapa nak mati kejap ni angkat tangan? Tak nak mati syahid. Siapa nak mati kejap angkat tangan? Tengok saya angkat tangan. Tak nak. Ya, syahid tu sehingga kita balik ke rumah. Ya, belum sempat balik ke rumah. Macam karang saya kan, bawa mentokak dari sini nak balik ke kampung. Entah dekat tin ke apa, dom pelanggar. Lori melanggar ke apa, jangan minta pula ya. Tiba-tiba mati. Mati apa? Syahid lah tu sebelum sampai ke rumah ya. Mudah-mudahan ya. Dapat syahid. Bila syahid terus masuk syurga tanpa hisab. Sebab itu kita mati ada orang dan mati seorang. Apa dia? Beza mati seorang dan mati ada orang ada kita. Ada apa? Ada orang ada kita. Ada ramai orang ada kita. Kita mati atau mati dua-duanya mati. Apa ada beza? Tak ada beza. Ada beza. Ada lah. Ya. Dia mati seorang dengan mati ramai, apa bezanya katanya? Ada orang ngadap dia. Orang ngadap dia boleh mentalkinkan dia. Ya, boleh mendoakan dia. Dia seorang-seorang. Ya, siapa nak mentalkinkan dia, siapa nak ngajar dia ngucap. Kalau ramai-ramai tu ada orang yang ngajar dia ngucap. Ya. Yang masalahnya kita ni mati jalan Allah ke di jalan bukan jalan Allah, itu yang kita nak ya. Kalau kita mati dengan tujuan untuk menegakkan syariat Allah, maknanya kita mati berjuang di jalan Allah. Itu namanya syahid. Syahid itu syahid akhirat. Dalam dunia jenazahnya diselenggarakan macam biasa, dimandikan, dikafankan, disemayangkan, lepas itu ditanamkan. Tapi di sisi Allah dia syahid. Masuk syurga tanpa hisab. Segala dosa-dosanya diampunkan. Itu orang yang syahid. Tapi syahid tu dipanggil syahid apa? Syahid akhirat. Baik. Lagi apa? Sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarak. Ini yang tanya tadi. Apa hukumnya? Harus. Harus seperti apa? Sesuatu perbuatan yang tidak berdosa dan tidak berpahala. Bila kita buat harus hukumnya. Macam menguap, hukumnya harus. Kalau hukumnya wajib macam? Kalau menguap tu hukumnya wajib macam? Berdosa belaka lah tuan-tuan dan saya sekali. Tak ada menguap?
Nak qajinya nguap aja. Ya. Tapi menguap tu harus tu bila dilaksanakan dia boleh bertukar kepada 4 hukum. Menguap tu tadi dia boleh tukar kepada 4 hukum. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Ini bukan ilmu baru ni tau. Ya. Bila menguap tu jadi wajib? Apabila dia mendapat sesuatu penyakit, ubatnya nguap aja. Dia sakit perut bergulung-gulung, bila menguap hilang sakitnya. Ketika itu wajib dia menguap. Orang yang sakit saja wajib, orang lain tak. Ya. Orang yang sakit tu wajib dia menguap tu. Kenapa? Ubat dia ada ubat daripada sakit dia tu. Itu wajib. Yang kedua haram. Bila menguap jadi haram. Mula-mula dia makan petai. Lepas makan petai makan pula jerin. Samping makan petai makan jerin. Lepas itu hisap pula cerut cap matahari. Lepas itu dia menguap. Menguap depan Cikgu Ibrahim macam. Itu macam. Kena muka dia macam. Pensanlah kawan. Ketika itu apa hukum menguap? Haram. Ya. Ini bukan ajaran baru ni ya. Haram dia tu. Bila dia jadi makruh? Bila dia menguap, tengangin aja mulutnya. Hukum mulut buaya. Makruh hukumnya. Ya. Ada tak menguap jadi sunat? Ada. Betul tak? Bila menguap, tutup mulut tu. Lepas tu jampi. Tahu jampi menguap? Ya Allah, dia tak tahu jampi menguap. Ya? Tahu ke tak tahu? Tak tahu ya Allah. Ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut. Udahlah tu itu jampinya ya Allah demeh. Itulah dia jampi menguap. Ya. Jadi dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Asalnya harus saja. Apa saja ya? Makan harus, menguap harus, bersin harus. Ya. Apa saja benda-benda yang tak ada, yang bukan wajib, bukan sunat, bukan haram, bukan makruh, hukumnya harus. Ya. Okey. Jadi mengapa yang dia jadi yang kalau tak ikhlas kerana Allah tadi, dia menyembunyikan akan yang menyalahi. Dia menyembunyikan benda yang menyalahi akan syariat. Pada zahirnya macam seolah-olah dia ikhlas semata-mata kerana Allah, tapi yang dalam hatinya dia kerana sesuatu selain daripada Allah Taala. Yang itu disembunyikannya. Ya, walaupun orang yang berhijrah tadi kerana nak mencari harta tidak salah. Bukan salah mencari harta. Begitu juga dia kerana nak kahwin tidak salah, bukan salah kerana nak kahwin. Tapi dia berpura-pura berhijrah kerana Allah dan Rasul. Itu yang salahnya tu. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrum min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Artinya bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsiaku. Ikhlas tu satu rahsia. Dia dalam hati, bukan di lidah, ya, bukannya apa. Jadi kita tak boleh gagah hati orang tu dia ikhlas ke tak. Dia tu bukan apa, bukan ikhlas tu nak mencari nama tu, jangan. Kita tak tahu kerana ikhlas tak ikhlas tu Allah saja yang tahu dan orang itu yang tahu. Kita tak tahu. Itu rahsia Allah Taala. Aku taruh akan dia pada hati mereka yang aku kasih akan dia daripada segala hamba-Ku. Aku taruhkan dia pada orang yang aku kasih akan dia. Macam ada satu orang lah. Ada satu orang dia beribadat punya hebatnya. Sampai kagum malaikat tu menengok ibadah dia. Kagum malaikat tu tengoknya. Ada seorang malaikat lepas itu pergi dia naik ke langit. Dia pergi nengok takdir orang itu di Lauh Mahfuz. Tengok rupanya orang tu ahli neraka. Tertulis di Lauh Mahfuz dia ahli neraka. Bila dia naik ke langit, dia pun cerita kepada malaikat-malaikat yang lain. Sial tengok orang tu ya. Penat aja dia beribadat beratus-ratus tahun ya. Kita pun heran tengok dia, kita pun kagum tengok dia. Tapi penat sajalah dia beribadat, kata dia malaikat tu. Yang lain pula nanya, "Ating apa?" katanya. Siapa yang ngajar ni?
Ya, ateng apa katanya? Jawabnya dia ni ahli neraka, kata malaikat ya. Iya ke ni kata. Hish, mana kamu tahu kata. Iya katanya. Aku nengok dia Lauh Mahfuz, dia tu ahli neraka katanya. Ya. Lalu perbualan itu didengar di iblis. Iblis tu kerjanya apa? Dengar perbualan-perbualan malaikat di langit tu. Dia bila tahu hal itu, dia pun ini peluang aku katanya. Ini peluang aku. Nanti aku akan kacau dia katanya. Dia pun pergi jumpa dengan orang tu. Orang tu tengah heboh, tengah beribadah lah, tengah wirid, tengah zikir, tengah macam-macam lah ibadahnya. Katanya, aku ni iblis. Katanya, dia ngabuk betul-betul. Aku ni iblis. Kata tak ada menyamar. Kamu ni penat aja beribadat. Kamu ni bila mati esok, kamu masuk neraka, tahu katanya. Kata orang tu, hish, mana kamu tahu katanya. Aku tahulah, aku dengar malaikat berdialog di langit sana katanya. Dia katakan kamu dah tertulis di Lauh Mahfuz sebagai ahli neraka. Oleh yang demikian tak usahlah kamu beribadat. Kata, mau ikut aku. Pergi kepoh katanya. Pergi kepoh karaoke. Kita pergi night club depo tu. Tahu di mana? Jalan Yang Kalsum nama tempatnya. Handai ustaz ni jadi tahu ya. Mau kita karaoke di sana, kita nari di sana. Kita berjoget di sana. Kita macam-macam lah, minum arak dan sebagainya di sana. Mau ikut aku kata. Hentikanlah beribadat kata. Apa jawab orang tu? Hish, kamu ni kata. Tak aku siok ngikut kamu kepo katanya. Aku beribadat bukan kerana aku hendakkan syurga, bukan kerana aku takutkan neraka. Aku beribadat kerana Allah suruh aku berbuat demikian. Aku tak buat maksiat kerana Allah larang aku daripada melakukan maksiat. Sebab itu bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Soal neraka dan syurga itu hak Allah. Kalau Allah nak masukkan aku dalam syurga, itu hak dia. Dan kalau Allah nak masukkan aku dalam neraka, itu juga adalah hak dia. Kanjai iblis. Tak pakai benar orang ni. Tinggal. Tak dapatlah dia apa? Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, orang ini dalam ilmu Allah dia adalah ahli syurga. Cuma tertulis di dalam Lauh Mahfuz dia menjadi ahli neraka. Berkuasa tak Allah mengubah apa yang tertulis di Lauh Mahfuz? Berkuasa ke tak? Kalau berkuasa maknanya itu sebab kita kena faham takdir tu ada dua jenis. Satu namanya takdir mubram. Lagi satu namanya takdir mu'allaqun. Yang mubram tu dalam ilmu Allah. Yang itu kita tak tahu. Jadi tidak ada perubahan kerana dalam ilmu Allah tak ada berubah-ubah. Dalam ilmu Allah. Ya, walaupun berlainan dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ya. Lagi satu namanya mu'allaqun, bergantung kepada kehendak Allah Taala. Boleh diubah, boleh juga tidak diubah. Itu namanya takdir mu'allaqun, takdir yang tergantung kepada kehendak Allah Taala. Jadi rupanya takdir orang tadi takdir yang mana? Mubram ke mu'allaqun? Ya. Takdir mubram dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah dia itu adalah ahli syurga. Ya. Itu dia tuan-tuan, itu ikhlas. Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan, walaupun dah tetap oleh apa? Allah dah tetapkan umur kita berapa. Ya, berapa tahun kita akan mati. Ada tak doa panjang umur? Kenapa dalam syariat dibenarkan doa panjang umur? Kerana kalau Allah hendak, boleh tak dipanjangkan umur kita? Boleh. Ya. Siapa hendak panjang umur, sambung silaturahim yang telah terputus. Mana dia kawan-kawan kita dulu yang dah putus, kita cari balik. Ya. Sambung kembali silaturahim yang telah terputus. InsyaAllah akan dipanjang umur oleh Allah Ta'ala. Lagi satu, hendakkan panjang umur. Ini adalah hadis tau. Bila ada orang datang ke rumah kita, sambut dan layan dengan sebaik-baik mungkin. Kerana berapa lama dia bertamu di rumah kita, selama itulah umur kita tidak dikira. Berapa lama dia duduk rumah kita? 1 jam lah umur kita bertambah. Ya, 2 jam lah. Sebab itu kalau ada orang datang rumah kita, jangan moncong je rupanya. Itu takkan lain tu mak mentua datang moncong nak bulan-bulan datang tu kata. Jangan. Dia sebagai tetamu, kita layan dia dengan sebaik mungkin. Kita akan tidak dikira umur kita. Selagi mana dia menjadi tetamu kita. Ya. Kalau nak pendek umur, lagi senang. Apa dah? Macam mana?
Bergaduh aja. Bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan mak mentua, bergaduh dengan mak bapak sendiri, bergaduh dengan jiran-jiran. Insya-Allah pendeklah umur tu. Orang suka bergaduh ni pendek umurnya. Tak percaya try lepas ni kan. Bergaduh aja. Bergaduh pasal pokok sempadan. Pokok apa? Pasal pokok apa? Pokok doyan. Okeylah tu. Ini bergaduh pasal pokok terong rembang. Pendek lah umur tu ya. Tu dah tuan-tuan ya. Ini dia. Baik. Ini itu cerita ikhlas ni tadi. Jadi jangan kita buat suatu ibadah tu kerana hendakkan syurga, juga kerana takutkan neraka. Itu janji-janji Allah syurga neraka tu hanya sebagai pendorong sahaja. Ya. Dalam Islam ni pendorong tak salah.